Matang. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Speaker kerana beri peluang kepada pembangkang juga untuk bahas dalam isu ataupun usul yang dibawa oleh oleh JP Abbas. Bagi pihak BN, kita alu-alukan apa juga rumusan dan juga dapatan yang dibuat oleh Jawatankuasa Abbas, khususnya mengenai syarikat Selamat Sdn Bhd. Memang bagi pihak kita agak mengejutkan apabila tadi saya dapat Kampung Tuku punya laporan bahawa audit kata bagus, dan masalah utama pula kata dalam tahun 2 tahun yang lepas syarikat ini tahun 2013 SSB hanya melaksanakan penjualan 3 ekar tanah di Ampang Point sebagai transaksi yang bukan perniagaan teras syarikat hartanah. Jadi dapatan-dapatan ini jelas menunjukkan bahawa saya kena ingat dulu sewaktu Pelabuhan Kelang menjadi Menteri Besar menerajui Kerajaan Pakatan Rakyat, memang saya rasa amat yakin bahawa pada waktu itu satu sikap ketulusan dan juga accountability yang dikenalkan kepada pentadbiran kerajaan amat dialalukan. Tapi hari ini dapatan-dapatan ini menunjukkan bahawa banyak lagi berlaku ketirisan-ketirisan dari segi pengurusan anak-anak syarikat, yang mana akhirnya Dewan didedahkan bahawa SSB akhirnya mengalami kerugian 1.67 juta dalam bentuk deposit yang terpaksa dilupuskan. Jadi ini sudah tentulah wang rakyat yang sudah dibazirkan, dan saya nak bertanya, apakah sebagaimana rakan-rakan yang lain juga, bagaimana tindakan dikenakan kepada pengurusan syarikat ini? Saya nak bertanya bagaimana syarikat ini menjalankan kalau tidak ada aktiviti perniagaan, tidak ada aktiviti-aktiviti sokongan yang boleh menguruskan syarikat ini, bagaimana kaki tangan syarikat ini dibayar gaji? Saya pun heran kalau tak ada aktiviti hanya dengan jual tanah, bagaimana kaki tangan syarikat ini diuruskan, membayar allowance, membayar gaji, membayar pengurusan dan berbagai bentuk. Ini satu perkara yang agak merumit, yang agak misteri lah kepada saya. Jadi bagaimana diuruskan syarikat ini dengan tidak ada aktiviti dan penjualan ini. Dan saya nak menyebut juga mengenai ketulusan ini kerana hari ini saya nak jauh sedikit, kalau boleh Tuan Timbalan Speaker benarkan bahawa juga mengenai jangan jauh sangat. Sikit saya tak jauh. Pun juga melibatkan laporan audit yang melibatkan anak-anak syarikat kerajaan negeri Yayasan Selangor yang sudah diumum dalam laporan audit, melibatkan kerugian hampir 16 juta. Bangunan terbengkalai bertahun-tahun. Saya pernah bangkitkan dalam dewan ini, bertahun-tahun terbengkalai, tidak ada apa pendapatan di kawasan bangunan menara Yayasan Selangor di sebelah Lot 10 Kuala Lumpur, yang sepatutnya menjadi kawasan komersial. Penjelasan. Ya, Luklang. Adakah Yang Berhormat Permatang sedar bahawa JP Abbas sedang dalam rangka mengadakan pendengaran dalaman dengan Yayasan Selangor? Saya tak termasuk jawatankuasa ini, mungkin saya tak maklum, tapi eloklah untuk diambil perhatian oleh jawatankuasa ini bahawa sebenarnya kerugian inilah yang kita nak lihat, supaya pembaziran ni bertahun-tahun bangunan ni dah dibina, bertahun-tahun yang sepatutnya mendapat pendapatan akhirnya terbengkalai. Begitu juga dengan asrama Yayasan Selangor Kampung Pandan yang juga hari ini akhirnya tak dapat penduduk, tak ada student, bangunan terbengkalai. Dan inilah sebenarnya yang kita harapkan dalam dewan ini, jawatankuasa ini dapat memberikan satu cadangan dan rumusan supaya pembaziran ini ataupun perkara-perkara penyelewengan ini. Saya nak minta lah Yang Berhormat Fungsi Timbalan Speaker berkaitan dengan SSB ini, yang mengenai tadi apa yang disebut penamuan jawatankuasa yang kelima atas semangat accountability tadi. Minta pencerahan. Boleh saya biarkan sikit lagi? Ya. Bagi habis dulu. Dari segi penyelewengan, kalau jawatankuasa mendapati ada unsur-unsur penyelewengan ataupun kecuaian berlaku, saya cadangkan, apa salahnya? Tindakan bukan setakat tindakan dalam syarikat saja diambil, tindakan disiplin. Laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kena dibuat. Biar kita lihat bahawa ini adalah satu pengajaran kepada kita. Kalau kita buat satu tindakan yang agresif atau bukan agresif, yang wajar kita buat, maka akan menjadi satu panduan juga. Saya mohon penjelasan Timbalan Speaker. Okey. Saya rasa cadangan Yang Berhormat Permatang itu adalah bagus. Kalau ada kecuaian, ketirisan, penyelewengan, kita dilapor kepada SPRM dan agensi berkenaan untuk tindakan, termasuk didakwa ke mahkamah dan sebagainya. Adakah cadangan ini juga dipanjangkan kepada Kerajaan Persekutuan, yang mana Jabatan Audit Negara setiap tahun kita nampak ada ketirisan? Itu yang saya ingin Permatang nyatakan. Terima kasih Rawang. Dalam isu mengenai ketulusan,
Ini jadi panjang ni speaker ni. Saya, dari segi saya isu kita ada soalan lagi untuk tak apa, saya jawab. Dari segi Jawab ketulusan, saya pada kita lah, kita tidak pernah berkompromi daripada apa-apa pun penyelewengan. Pada mana jabatan, sama ada negeri, persekutuan, itu menjadi teras perkhidmatan kita. Kita tidak akan berkompromi, tidak akan bersetuju pun mana-mana pihak dilindungi, biar dikemukakan dan biar satu tindakan diambil sebagai satu peringatan dan juga tindakan yang wajar. Jadi saya setuju, kalau orang kata laporkan, saya bersetuju. Mana-mana juga jabatan, kalau berlaku ketirisan, kecuaian, penyelewengan, kita tidak akan boleh nak cover up lagi. Jadi mesti dilaporkan dan biar pihak berwajib SPRM mengambil tindakan dan juga membuat apa-apa juga tindakan mahkamah sebagainya supaya satu peringatan, supaya kita benar-benar melaksanakan. Kalau kita tidak ada satu tindakan yang betul-betul keras, jelas, maka akhirnya perkara-perkara begini akan berlaku lagi di banyak tempat, di banyak anak syarikat SSC. Adakah saya memang setuju dengan YB Permatang bahawa tindakan yang keras kena diambil. Adakah YB Permatang setuju bahawa dalam pentadbiran Pakatan Rakyat kita dengan adanya JP Abbas, dengan adanya penyata-penyata yang keluarkan, kerajaan ini adalah lebih telus dan terbuka, dan kita bukan sahaja menjadi menjadi stamp untuk kerajaan kita, tetapi kita menenggur juga dengan pentadbiran yang kita sedia ada. Dari segi ketulusan saya tak ada pertikaikan. Masalahnya yang berlaku ini waktu Pakatan Rakyat menjadi kerajaan. Isu Selaman ini pun waktu Pakatan Rakyat menjadi kerajaan. Isu terbengkalainya Yayasan Selangor yang saya bangkit tadi pun waktu Pakatan Rakyat menjadi kerajaan. Tapi tiada mekanisme di Parlimen untuk membuat penyata dan maklum malas dan seterusnya. Adakah YB Permatang bersetuju bahawa Parlimen juga kena membuat sedemikian untuk... Yang pertama, saya bukan ahli Parlimen. Saya bukan ahli Parlimen. Yang kedua, tak ada masalah. Saya kalau perkara yang benar, dan saya fikir yang baru ni pun semalam dan kemarin Ketua Setiausaha Negara telah buat kenyataan. Dia akan panggil semua kementerian, jabatan yang terlibat dari segi teguran audit akan dibuat laporan dan dipanggil untuk beri penjelasan. Saya rasa PAC di Parlimen pun menjalankan peranan yang sama. Panggil semua kementerian, ada 10 kementerian akan dipanggil. Jadi segi isu tak timbul lah. Tapi saya rasa yang apa berlaku hari ini, saya alu-alukan. Sebab itu ucapan dasar saya tadi, awal tadi, saya kata saya alu-alukan JP Abbas buat laporan. Saya ucap terima kasih. Tetapi saya nak beritahu juga, peristiwa ini, perkara ini berlaku waktu Pakatan Rakyat menjadi kerajaan. Jadi saya fikir itu sebagai satu jawapan lah. Jadi ingat Tuan Speaker, sajalah perbahasan saya. Saya ucap terima kasih.